Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 17 Oktober 2024. Anda bersama saya, Lina Pahlavi. Dan juga saya Nur Saliha Azmi. Sekejap saja dah masuk hari Khamis, Lina, kan? Dan pastinya hari ini banyak perkongsian dan juga program-program menarik yang kita nak bawakan kepada anda. Yang pastinya ada satu program fun run. Kita nak berlintas langsung sekejap saja lagi. Kalau Lina suka tak program-program running seperti ini? Saya suka. Cuma timing lah. Ya, betul. Sebab semalam hujan sepanjang malam. So terganggu sikit lah sebab kita nak berada dalam keadaan berjaga-jaga. Tengok kawasan nak air naik ke tak. Sistem penggera bunyi ke tak. Anak bangun ke tak dan sebagainya. So hari ni mengantuk. Kalau dibuat pagi tu macam tak sesuai. Kalau dibuat malam, betul. Saya like. Ya, mungkin waktu-waktu dan juga jadual yang berbeza-beza. Kita boleh sesuai padankan jugalah dengan kita punya jadual seharian. Betul. Okey, tapi seperti biasa di permulaan apa khabar Malaysia, kita nak kongsikan mungkin dari portalbernama.com. Ya, inilah ceritanya yang saya nak kongsikan. Kalau semalam saya sepanjang malam berjaga-jaga, ini juga cerita tentang penduduk di kampung Kilang Berapi di Merlimau, di mana mereka berharap bahawa sistem banjir diselenggara dan juga dipastikan berfungsi dengan baik kerana didakwa tidak berbunyi ketika kejadian banjir berlaku pada Isnin lepas. Dan antara penduduknya Muhammad Salihin Musa 35 dan isterinya Nur Fairuz Muhammad Razawi 37. Mereka hanya menyedari rumah mereka dinaiki air kira-kira pukul 5 pagi pada hari Isnin lepas selepas bekalan elektrik terputus. Mereka yang telah tinggal di kawasan itu selama 4 tahun berkata situasi banjir itu pertama kali berlaku dan mereka hanya sempat mengambil dokumen penting sebelum menyelamatkan diri. Bila diorang bangun je pukul 5 pagi tu, dah tengok air pun dah melimpah masuk ke dalam rumah hingga ke paras betis sebelum melihat beberapa barangan dah terapung. Mereka sebenarnya bersyukur sebab bila mereka bangun walaupun jalan utama telah terputus, mereka masih boleh menggunakan jambatan di sebelah rumah untuk melepasi ataupun pergi ke PPS berdekatan. Dekat situ kan saya lihat diorang nampak barangan elektrik seperti peti ais, mesin basuh, semua dah ditenggelami air dan tak sempat dipindahkan ke tempat tinggi dan ada juga peralatan yang kecil-kecil tu terpaksa dibuang sebab dah rosak, dah masuk kena air dan sebagainya. Jadi seperti kalau waktu-waktu keadaan banjir sebegini Galina, kan banyak kerja juga yang perlu dilakukan, perlu bersihkan rumah dan kita nak tengok juga keadaan peralatan elektrik yang masih digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Jadi perkara ini perlahan-perlahan dah perlu dilakukan dari keluarga yang terlibat. Pastinya kita bercakap tentang musim-musim banjir ni perlu juga cakna dan prihatin dengan keadaan cuaca. Macam semalam Lina katakan kan, petang-petang mesti hujan lebat dan kemungkinan banjir itu terjadi, jadi kita sentiasa bersiap siaga. Betul. Dan kalau macam ni di kampung Kilang Berapi ni, mereka sedar banjir itu sebab bekalan elektrik terputus. Masa 2 hari lepas bila hujan turun di kawasan saya, internet pula tak ada. So bayangkan kalau elektrik tak ada, lepas tu internet juga terputus, bagaimana kita nak menyelamatkan diri. So ini yang kita harapkan bahawa sistem amaran banjir ini diselenggara, dipastikan dapat berfungsi untuk waktu-waktu kecemasan begini. Betul. Dan dalam situasi sebegini juga kita tahu penggunaan penggera banjir itu penting dalam memberi alert kepada kawasan yang terlibat di kawasan yang banjir tersebut. Betul. Selain itu, ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi juga penting. Apa kata, jom kita sama-sama saksikan kemudian bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsyah Osman langsung dari bilik berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Malaysia berharap agar hubungan pertahanan dengan Jerman terus dieratkan di masa depan. Dalam catatan di media sosial, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua negara mempunyai kerjasama pertahanan yang baik sejak dahulu lagi dan beliau percaya ia tidak terhad kepada domen laut sahaja. Semasa berucap ketika melakukan lawatan ke kapal frigate tentera laut Jerman FGS Baden-Württemberg dan kapal sokongan tempur FGS Frankfurt am Main yang berlabuh di terminal kapal persiaran Pelabuhan Klang, beliau merakamkan penghargaan kepada Jerman kerana memilih Malaysia sebagai persinggahan dalam German Air Forces 2024 Asia Pacific Tour serta berharap tentera laut di Raja Malaysia dan Jerman dapat menggunakan peluang ini untuk mengeratkan hubungan dua hala. Datuk Seri Khalid turut berhasrat agar kerjasama pertahanan Malaysia dan Jerman diperkukuhkan termasuk melalui penglibatan lebih banyak syarikat Jerman semasa pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi dan inisiatif Enable and Enhance ENE tahun depan. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi dengan segala bentuk penyalahgunaan kuasa oleh mana-mana pegawainya yang terlibat. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaaban berkata ia susulan hasil laporan Seranjai Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC yang mendapati ada unsur kekerasan serta penderaan fizikal dan mental oleh beberapa pegawai JIM terhadap tahanan bermula tahun 2020 hingga tahun 2021. Menurut beliau, perkara itu merujuk kepada kenyataan media EAIC mengenai insiden tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari depo imigresen sementara Bidor 1 Februari lalu. Jelasnya, JIM masih menunggu laporan penuh daripada EAIC berkaitan hasil siasatan itu untuk tindakan lanjut. Tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai terlibat berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada sekiranya mendapati wujud unsur-unsur kekerasan dan penderaan. Datuk Zakaria juga menegaskan JIM sentiasa mematuhi ketetapan standard piawaian antarabangsa dalam pengurusan depo tahanan. Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan memperoleh RM151,100 hasil daripada lelongan 38 buah kenderaan pelbagai jenis membabitkan 58 pembeda. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata antara kenderaan yang dilelong adalah kereta jenis Honda Jazz, Proton Saga, Toyota Vios, Mini Cooper dan motosikal Yamaha RXZ. Muhammad Miswari berkata kenderaan yang dilelong itu melibatkan pelbagai kesalahan termasuk lesen tamat tempoh, tiada insurans, kenderaan tidak berdaftar dan penggunaan nombor pendaftaran tidak sah. Kenderaan yang mendapat hasil lelongan tertinggi daripada kesemua kenderaan yang dilelong pada hari ini adalah kenderaan di lot 18 dan merupakan kenderaan klon jenis motorkar buatan Toyota model BBA Auto yang telah berjaya dilelong dengan harga RM35,500 Malaysia. Katanya bagi tahun 2022, pelupusan kenderaan telah dibuat sebanyak 2 kali yang melibatkan secara sebut harga dan lelongan awam melibatkan 66 buah kenderaan dengan hasil kutipan sebanyak RM226,584. Sekian dari berita untuk waktu ini dari sungai hingga ke segara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurni Samsyah Osman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
Baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita katakan kita nak kongsikan sesuatu yang cukup menarik dan hari ini kita nak bawakan bersama dengan anda fun run yang dekat saja dengan bernama yang berlaku di Tasik Titi Wangsa. Yang pastinya yang cukup istimewa, fun run ini adalah bersama dengan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz. Dan kita tahu kalau fun run sebegini pastinya satu aktiviti yang orang kata cukup meriah dalam program ini. Betul, dan fun run ini melibatkan larian sejauh 2.5 km bermula daripada Wisma Bernama sendiri. Kita akan lalu Sungai Bonus, lepas tu kemudian kita akan sampai ke Tasik Titi Wangsa. Selain daripada larian sejauh 2.5 km ini, kita juga ada kayuhan kayak, kita juga ada pertandingan tarik tali. Dan nak tahu kemeriahan fun run yang diadakan bersama dengan kerjasama radio bernama dan juga MITI hari ini, jom kita bersama dengan peneraju radio bernama iaitu Natasha Aimi dan Syuhada Armawan terus dari Tasik Titi Wangsa. Silakan. Kira pastinya satu program meriah bukan saja larian, yang lain. Tolong pastikan Datuk Seri yang terbaik Okey. Hilang peluh. Okey. Sebelum Datuk Seri tag kita kat IG. Tag. Kamu start dulu, Tasha. Okay, Show start dulu Balik. Boleh tak apa. Baik, tak apa. Nah, nanti bila mereka semua dah bersedia, kita akan sambungkan kembali Natasha dan juga Syuhada terus dari Tasik Titi Wangsa. Dan kalau anda semua tertanya kenapa program ini dijalankan, adalah kerana bulan Oktober ini adalah bulan yang selalunya kita adakan Hari Sukan Negara, dan program ini juga yang dianjurkan bersama dengan bernama radio dan juga MITI adalah untuk mempromosikan gaya hidup sihat. So larian bermula 2.5 km daripada bangunan bernama, dilepaskan dalam 60 peserta bernama dan juga MITI dilepaskan dari bernama Wisma Bernama, kemudian akan buat 2.5 km dan kemudiannya akan melalui Sungai Bonus dan kemudiannya berakhir di Tasik Titi Wangsa. Kalau kita seperti Helena katakanlah, larian ini 2.5 km ini pastinya doable lagi, taklah jauh sangat. Ada setengah larian tu yang 5 km, 10 km. Betul. Pastinya kali ini saya rasa di dalam duration yang tidak berapa panjang itu pasti kita dapat lakukan sama-sama meriahkan untuk Fun Run 2024. Betul. Dan saya kira sihat tubuh badan, sihat juga minda kita sebenarnya. Betul. Itu yang kita ingin tekankan kerana pada tahun ini pada 10 Oktober juga kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia dengan tema tahun ini, tak silap saya lebih kurang macam inilah, sudah tiba masanya untuk mementingkan kesihatan mental di tempat kerja. Itu kenapa antara sebab kenapa kita bekerjasama dengan MITI dan juga radio bernama untuk mempromosikan gaya hidup sihat. Dan selain 60 peserta daripada bernama petugas bernama serta
petugas MITI. Kita ada juga antara yang hadir untuk program ini adalah Ketua Pengarang bernama Arul Raju Duraraj. Kita juga ada penyertaan daripada Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Puan Nasriah Darus, Timbalan Ketua Pengarang Perkhidmatan Berita Ekonomi Azlina Aziz dan Ketua Penyiaran Bahagian Penyiaran TV dan juga Radio Encik Muhammad Syukri Ishak. Dan peserta ini telah pun dilepaskan oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Ketua Pegawai Eksekutif bernama Nurul Afida Kamaluddin di Wisma Bernama pada pukul 7.30 pagi. Baik, mereka nampaknya sudah bersedia di lokasi Tasik Titi Wangsa. Kita teruskan saja bersama dengan Natasha Aimi dan Syuhada Armawan bersama dengan YB Senata. Silakan. Baik. Untuk hari ini special kita bawakan bersama dengan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI yang sebenarnya mengepalai larian saya rasa tadi. Sekali kan. Saya Kabarnya rasa 11 minit dah sampai. tak apa nak fun lah untuk kita. Kita tak fine. Kita tak fine. Datuk Seri, pertama sekali terima kasih banyak kerana Sama-sama. bersama-sama dengan kami untuk event hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah. 11 minit kan? 11 minit ke 14 minit tadi? 14 minit. 14 minit Saya baru nak cover. Datuk Seri, laju Ada sikit. ke depan kan? Saya laju sikit. Laju sikit. Saya Saya nak ambil tengok gambar. mula-mula tadi, saya dah lari belakang dah. Saya datang sini terus. Baik. Apa pun itu dia hari ini. Okey, fun run bernama Radio bersama-sama MITI. Okey, bersama-sama juga dengan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz yang Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri. Baik, bila cerita tentang fun run, cerita juga bersempena dengan Hari Sukan Negara Datuk Seri. Kita nak tahu sejak bila sebenarnya Datuk Seri ni mula meminati sukan larian ni. Datuk Seri. Sebenarnya baru lagi sejak tahun 2014. Masa itu saya nak lari for charity. Jadi dia kata okey, kalau nak lari charity kena lari maraton lah. Maraton pertama 42.2 km. Wow. Sebelum tu 5 km pun saya tak lari. Dan dia kata kerana terpaksa lari maraton ni, kita training dan lepas tu minat tu berjumpa dengan pelari-pelari lain. So sejak 10 tahun lepas baru mula. Itu yang dapat pacing sampai macam hari ni tu. Oh, saya ni dah slow sikit, dah tua sikit. Itu masa zaman muda. Tapi nampak muda. Nampak muda. Bila lari nampak muda. Dah 50 lebih. Alhamdulillah. Baik. Mesti ramai nak tahulah apa mungkin tip terbaik lah untuk larian, Datuk Seri. Tip terbaik, satu pemakanan. Ya, you kena jaga what you eat. Ya. Dan keduanya kena selalu hydrate. Kalau lebih 5 km tu kena minum lah. Setiap kali 3 km tu lah minum. Kalau tidak, cepat cramp. Baik. Ya, yang ketiga mesti pastikan cukup tidur. Jadi kadang-kadang kerja tu, tapi tidur lagi penting dari lari. Okey. Jadi bila Datuk Seri dah cerita dah tentang tip tersebut, kita kena tertanya-tanya tau, menteri ni ada masa ke? Kalau tengok dekat IG Datuk Seri macam-macam aktiviti ni, mesyuarat tu, mesyuarat ini, sempat lagi jaga kesihatan. Jadi Datuk Seri bagaimana tentang Masa tu? Ya. Masa tu kita kena ada disiplin. Kalau kita macam mesyuarat, kata mesyuarat ini pukul 3, mesyuarat ini pukul 5. Kita letak satu lagi mesyuarat. Pukul 6 pagi ke 7 pagi. Ataupun petang, 6.30 petang buat satu lagi mesyuarat. Lari. Kita pastikan. Kalau tak letak dalam jadual memang tak jadilah. Selalu kena memang disiplin lah. Itu dia. Atlet memang disiplin juga. Disiplin. Kami berdua on the way. On the way lah. Pagi tadi okey. Okey sangat. Kita depan Datuk Seri kita kena Kita nampak. tunjuk Okey. bagus lah. Okey, baik. Kita bukan nak bercakap pasal larian saja. Betul, Tapi tepat sekali. sebenarnya dengan apa yang akan berlangsung esok, Datuk Seri. Ya. Pembentangan Belanjawan 2025. Jadi apa mungkin selaku Menteri MITI yang boleh Datuk Seri kongsikan secara awal ni lah bersama dengan kita di sini? Ya, bagi MITI kita memberi fokus pada 3 vertikal lah. Kita panggil 3 vertikal. Satu ialah pelaburan, keduanya perdagangan dan ketiganya industri. Jadi dalam pelaburan ni alhamdulillah pada 6 bulan pertama kita dapat menyaksikan peningkatan sebanyak 18%. Jumlah pelaburan pun 160 bilion ringgit, ya, memberi peluang kepada lebih 80,000 rakyat kita dari segi pekerjaan. Dan oleh itu kita kena ada inisiatif untuk meningkatkan lagi pelaburan dan kita telah mengemukakan cadangan kita kepada Kementerian Kewangan kerana pelaburan ini adalah salah satu komponen penting untuk meningkatkan KDNK kita, ya, ekonomi negara.
Oleh itu kita memberi fokus kepada sektor-sektor yang kita ada advantage lah, macam semiconductor, aerospace dan sebagainya. Jadi kita, dan satu lagi ialah dari segi tenaga boleh diperbarui, renewable energy, the green investment strategy kita. So insyaAllah kita akan fokus pada pelaburan ini dalam segi green dan juga dari segi digital. Yang keduanya dari segi perdagangan pun penting, ya, kita negara ekonomi yang terbuka. Oleh itu apa yang kita perlu ialah memastikan syarikat-syarikat kita mendapat peluang untuk mengeksport. Oleh itu sekali lagi saya harap apa-apa yang kita kemukakan itu dapat membantu syarikat-syarikat kita untuk pergi ke luar negara. Dan dari segi industri kita ada plan perindustrian baru 2030 dan 50% sudah berjalan. Dia NIMP 2030 ni sasarannya ialah pada tahun 2030 untuk mencapai objektif untuk menjadi negara yang lebih maju. Dan saya harap kita teruskanlah apa yang telah ada dalam plan perindustrian baru ini dengan sokongan daripada bajet atau pembelanjawan 2025. Okey, baik-baik. Itu dia tadi 3 fokus utama untuk MITI sendiri Yes. bagi belanjawan 2025, bajet 2025, pelaburan, perdagangan dan industri. Sesuai sangat dengan kementerian lah. Betul. Okey. Baik, namun sebelum ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri turut menyentuh juga tentang kepengurusian ASEAN 2025 nanti. Okey, jadi kita nak tahu juga bagaimana dan di mana MITI sendiri sebagai peneraju bagi tonggak ekonomi dan apa agaknya fokus MITI untuk ASEAN 2025 ini. Ya, alhamdulillah kita telah selesai handover daripada Laos kepada negara kita Malaysia. Kepengurusan ASEAN secara rasmi 2025, walaupun secara tak rasmi mesyuarat pertama di Malaysia akan di bulan Disember ni. Dan akan bermulalah 200 lebih mesyuarat dan salah satu tonggak ialah tonggak ekonomi. Kita sebagai host atau pengurusi ASEAN juga ada ASEAN Economic Community yang ditonggak yang dipengurusikan oleh Malaysia MITI, dan fokus kita adalah untuk ASEAN Economic Strategy untuk tahun 2025 hingga tahun 2030. Ada 4 fokus, ada 4 trust. Satu ialah kita nak meningkatkan pelaburan dan perdagangan di negara ASEAN, antara negara ASEAN. Kedua ialah keterangkuman. Kita nak memastikan pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN ini lebih inklusif. Ketiga, kita kena juga pastikan yang perdagangan intra-ASEAN ini meningkat. Dan keempat ialah dari segi pendigitalan. Kita ada sasaran untuk menandatangani dan memutamatkan Digital Economic Framework Agreement lah, untuk pada tahun 2025 nanti. Okey, baik. Ia bukan sahaja kita lihat kepada perjalanan dalam intra-ASEAN itu sendiri, tetapi MITI juga dikatakan terus menerajui untuk penyertaan Malaysia dalam Expo Dunia 2025 di Osaka, di Kansai. Jadi apa mungkin kepentingannya Expo Dunia ini kepada Malaysia? Expo Dunia ni kita dah join sejak tahun 1970 dan pada masa yang sama kita lihat inilah peluang kita untuk mempamerkan Malaysia. We want to show Malaysia kepada dunia, dan kita dari segi sudut perniagaan, perdagangan, semua kementerian terlibat. Dia daripada bulan April sampailah ke bulan Oktober, 6 bulan di mana semua negeri kementerian yang terlibat akan mempamerkan apakah produk-produk masing-masing, apakah culture dan sebagainya dari segi kebudayaan. Dan kita juga ada sasaran lah, belum lagi kita tamatkan mesyuarat pun akan luluskan apa target. Kita nak bagi target kepada semua yang terlibat. Okey. Baik, ini membawa kepada kita memerlukan pemahaman, bukan sahaja mereka yang berada di dalam industri itu sendiri, tapi bagi rakyat Malaysia, khususnya dalam bajet, dalam pelaburan, apa mungkin konteks yang boleh dibawa untuk pemahaman secara layman dalam kalangan masyarakat kita, supaya mereka faham dengan lebih dekat tentang pelaburan Malaysia, tentang perdagangan dan sebagainya, Datuk Seri. Kerana kalau lihat dari segi pelaburan, perdagangan dan industri ini banyak dan terlibat, sebenarnya ramai yang tidak faham yang PMKS ni memainkan peranan yang penting, bukan saja syarikat-syarikat besar. Kerana syarikat-syarikat besar ni memerlukan PMKS untuk membantu mereka. Itu dari segi satu. Dari segi keduanya dari segi pekerjaan. Kita nak memastikan rakyat Malaysia ni dari segi pendapatan naik, pendapatan household income dia naik. Dan oleh itu kita memerlukan
pelaburan yang berkualiti tinggi supaya pekerjaan yang lebih banyak dan yang lebih mahir juga. Kita kena go up the value chain lah. Dan oleh itu PMKS dan juga profesional dan juga usahawan yang kecil ni memainkan peranan penting untuk membangunkan. Kerana terlihat daripada negara Malaysia ni lebih kurang 95 hingga 97% sekarang adalah syarikat kecil. Ya, dan yang membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara kita. Okey, baik. Dan kalau kata kita lihat juga belanjawan 2025 bertemakan ekonomi madani, negara makmur rakyat sejahtera. Jadi kita nak dengar sedikitlah ya pandangan daripada Datuk Seri signifikannya tema ya bagi belanjawan 2025 ini nanti. Ya, bila kita berbincang sesama kawan-kawan menteri kita, rakan-rakan kabinet, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menggariskan apakah sasaran kita dalam ekonomi madani inilah top 30 ekonomi dari segi KDNK, World Competitive Ranking kita mesti tangga ke-12 teratas ya, dan sebagainya. Dan yang dia punya prinsipnya ialah kita nak meningkatkan the floor, lantai, dan meningkatkan juga ceiling supaya kita mengurangkan jurang di antara mereka yang ada kaya dan mereka yang miskin lah. Kita oleh itu memberi fokus kepada polisi-polisi yang kita teruskan bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan B40 dan sebagainya, dan M40 juga. Tapi mereka yang tidak sepatutnya mendapatkan bantuan mestilah memberikan peluang kepada mereka yang lain, kerana kita nak memastikan pertumbuhan itu pertumbuhan yang lebih inklusif, yang lebih mampan ya, dari segi keterangkuman dan juga dari segi sustainability Okay, cukup menarik. Saya rasa memang tepatlah ya tema yang diberikan untuk belanjawan 2025 iaitu ekonomi madani negara makmur rakyat sejahtera. Cantik tu. Pastinya ya untuk esok banyak sebenarnya yang akan dinantikan, yang akan mungkin juga diberikan ya kepada rakyat secara amnya, yang perlu pemahaman yang lebih jelas, dan yang penting kita macam lihat kepada apa yang diberikan kepada kita dan kita manfaatkan sehabis baik. Itu paling penting. Itu paling penting. Kita kena manfaatkan sebaik mungkin. Jadi sama-sama kata kita nantikan pembentangan yang akan dibuat esok belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kita sebelum nak berakhir, Datuk Seri, sempena Hari Sukan Negara, sikit Datuk Seri bagi semangat dekat penonton kita, pendengar-pendengar kita agar terus hidup dengan sihat dan cergas. Datuk Seri, nak berlari masa Datuk Seri ni. Nak fit. Pertama saya ucapkan tahniah kepada tim bernama pada hari ini. Saya dengar minggu ni malam tu ada malam night walk juga yang ini menunjukkan daripada segi fokus pada bernama bagus. Okey, dari nasihat saya pada semua, jangan buat ni one off saja. Kita buatlah sekali seminggu pun tak apa. Kena istiqamah Datuk Seri. Kena istiqamah. Dia tak boleh buat Hari Sukan Negara lari setahun sekali ya. Kita lari tiap-tiap minggu kalau boleh. Bukan lari saja, apa-apa jenis senam sukan. Hari Ahad ni pun saya insya-Allah akan join bernama main bola. Bukan, cuma ni apa? Hari Ahad lagi Sukan Awana. Sukan Awana. Cantiklah Datuk Seri. Okey. Baik. Jadi apa pun untuk hari ini semuanya alhamdulillah yang makan hari ni sedap Tasha. Memang sedap sangatlah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Betul sedap sih? Sedap. Okey. Tapi nasi lemak tak ada tadi. Tak ada. Nasi lemak tak ada. Lepas ni kita ada minum nasi lemak. Betul. Okey, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja makan kita hari ini, yang White and Black Restaurant yang menyediakan makanan sarapan pagi kepada kita semua peserta-peserta larian untuk fun run bernama Radio Bersama MITI, bersama-sama juga dengan Datuk Seri hari ini. Ya, dan juga terima kasih kalau lari-lari kena minum air. Ada Bubbles O2. Tepat sekali. Dan juga baju yang kita pakai hari ini Datuk Seri pakai pun kita ucapkan terima kasih kepada Sunway Hotels and Resort yang menaja untuk t-shirt fun run kita pada hari ini. Dan tak lupa juga untuk goodies bag. Terima kasih kepada tim MITI juga dan juga Aeon. Terima kasih untuk goodies bag yang diberikan pada hari ini. Dan apapun sekian saja untuk waktu ini. Terima kasih kepada semua yang turut serta bersama dengan kami fun run bernama Radio Bersama MITI. Kita kembali bersama dengan rakan-rakan setugas di Wisma Bernama. Silakan.
Terima kasih Tasha dan Syuhada untuk Fun Run 2024. Kalau Datuk Seri habiskan 25 km dalam masa 14 minit, mungkin saya ambil 35 minit lah kot kan. Apa-apa pun jadikan ia satu amalan dalam kehidupan kita. Sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat daripada segi pemakanan, minum juga air biasa je, jangan ada gula dan kemudian bersenam. Baik, kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali. Baik, kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan tahun ini, tahun 2024, maknanya sudah lebih kurang 1 tahun sebenarnya kerajaan telah melaksanakan program setahun bersama Kerajaan Madani dan sambutan ini begitu luar biasa sehingga kan program Madani Rakyat PMR ini telah pun direalisasikan mengikut zon. Dan kali ini pada hujung minggu ini iaitu pada 18 hingga 20 Oktober 2024 akan berlangsung satu program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah yang akan berlangsung di perkarangan Kompleks Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Dan untuk itu kita nak berbincang tentang PMR di Sabah Sayangi Sabah ini bersama dengan tetamu kita di talian Skype pada ketika ini iaitu Pengarah Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan Industri Perkhidmatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN iaitu Encik Muhammad Hanif Asari. Terima kasih Encik Hanif langsung daripada Sabah ketika ini dan mungkin Encik Hanif juga boleh jelaskan tentang program PMR Sayangi Sabah yang akan berlangsung 18 hingga 20 Oktober di Stadium Likas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Saliha dan Halina. Terima kasih juga jemput pagi ini kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup untuk bercerita sikit berkaitan dengan program Madani Rakyat Sayangi Sabah. Jadi program ini sebenarnya, program Madani Rakyat ni adalah merupakan CV yang kelima untuk tahun ini dan yang terakhir sebenarnya di Sabah ni, yang terakhir untuk tahun ini, yang mana PMR ini, program Madani Rakyat ini adalah merupakan usaha utama lah di bawah kerajaan Madani ini untuk membawa perkhidmatan kepada rakyat secara terus. Jadi program ini juga dia akan memberi ruang lah, kita harap akan memberi ruang kepada rakyat untuk bersama-sama dengan kerajaan, agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri untuk bersama-sama berinteraksi, berkongsi dasar-dasar baru, inisiatif-inisiatif baru dan juga melihat secara lebih dekat usaha dan juga inisiatif kerajaan di bawah kerajaan Madani pada masa ini untuk terus membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi program kali ini dibawakan terus ke Sabah, di Sabah. Jadi kita berharap rakyat di negeri Sabah khususnya akan dapat sama-sama turun untuk ke program Madani Rakyat ini untuk melihat sendiri inisiatif dan dasar-dasar kerajaan yang terkini. Ya, dan sebelum ini dijalankan program Madani Rakyat di Sarawak dan pastinya kita tahu pelaksanaannya ada keunikan yang tersendiri. Jadi bagaimana pula Encik Hanif tentang program Madani Rakyat di Sabah ini? Apa keunikan dan cara pelaksanaannya? Silakan. Untuk program Madani Rakyat ni, untuk makluman Salina dan Aliza, setiap program Madani Rakyat yang diadakan mengikut zon itu ialah unik. Disebabkan program Madani Rakyat ini diterajui oleh kementerian-kementerian yang telah ditetapkan ataupun telah dilantiklah
ya. Sebagai contoh, di Karnival Madani Rakyat di Selangor contohnya diterajui oleh Kementerian Pertanian sebelum ini, ya. Dan di utara, di zon utara oleh Kementerian Pengangkutan. Dan kali ini untuk Sabah, ianya dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan tentunya keunikan apabila KPDN ini, kementerian kami ini, diberi tanggungjawab untuk menerajui program Madani Rakyat, kita akan mengangkat satu tema khusus untuk program Madani Rakyat ini kali ini. Jadi tema untuk PMR Sabah ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna. Ini yang dibawa oleh KPDN untuk memastikan program Madani Rakyat di Sabah ini akan dapat memberi lebih banyak seperti contohnya memberi banyak insentif, inisiatif usaha-usaha seperti di bawah KPDN ini, seperti jualan ramah, menu ramah dan sebagainya, terus kepada rakyat, dapat memberi manfaat kepada pengguna secara langsung. Baik, Cik Hanif, saya juga difahamkan bahawa program Madani Rakyat 2024 Sayangi Sabah ini akan memberi tumpuan kepada beberapa aktiviti berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, perpaduan TVET dan sebagainya. Mungkin Cik Hanif boleh perincikan dengan lebih lanjut. Okey, kita ada secara keseluruhannya di bawah Madani Rakyat Sabah ni kita ada 8. Ada 8 program tumpuan yang utama yang kita sediakan sepanjang 3 hari lah, bermula esok sehingga hari Ahad. Jadi yang pertama tu mungkin saya boleh kongsikan ialah program-program berbentuk showcase berkenaan dengan kesejahteraan rakyat. Yang ini kita akan bawa agensi-agensi kerajaan yang dekat dengan dasar dan juga inisiatif yang melibatkan kesejahteraan rakyat seperti unit penyelarasan dan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebajikan dan sebagainya, Kementerian Wanita dan sebagainya, di bawah program kesejahteraan rakyat. Yang kedua ialah program tumpuan berkaitan dengan agenda perpaduan. Yang ini pun sama, kita berharap di bawah program agenda perpaduan ini ia dapat menyuburkan lagi lah usaha-usaha untuk meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat. Kita juga ada program utama berkaitan dengan TVET dan Karnival Kejaya. Yang ini saya ingat cukup menarik. Rakyat di Sabah boleh mengambil peluang untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan peluang TVET dan juga peluang Kejaya. Kita ada perkhidmatan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sabah khususnya. Kita ada juga program tumpuan berkaitan pertanian dan keterjaminan makanan. Jadi kita akan bawa showcase daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sendiri berkaitan dengan isu keselamatan, food security dan sebagainya. Dan yang menarik juga lagi, kita ada program tumpuan berkaitan dengan kesihatan. Program perkhidmatan kesihatan. Yang ini diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Jadi pengunjung boleh mengambil peluang untuk mendapatkan khidmat nasihat kesihatan, pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Dan selain itu kita ada juga berkaitan dengan program tumpuan berkaitan STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Ini diterajui oleh kementerian seperti Kementerian Perkajian Tinggi untuk memberi pendedahan kepada rakyat peluang-peluang berkaitan dengan teknologi barulah. Dan yang terakhir mungkin saya nak sentuh program yang disediakan oleh Kementerian Peneraju itu sendiri, iaitu KPDN lah. Jadi kita di KPDN ni kita menyediakan berbagai-bagai program tumpuan kali ini istimewa khusus untuk rakyat di Sabah. Mungkin saya boleh sentuh sikit, kita ada sistem pendaftaran My Subsidi Diesel terbawa ke Sabah kali ini. Kita ada berkaitan dengan advokasi ataupun promosi berkaitan dengan portal Ihsan Madani, portal Sara Hidup kita. Kita ada promosi berkaitan dengan pemeriksaan alat ketulinan emas. Sekiranya ada rakyat di Sabah itu
rasa ragulah berkaitan dengan emas yang ada tu dalam simpanan mereka tu kan, emas ni tulen ke tidak, boleh datang esok ataupun hari Ahad ni untuk semak dengan kita adakah emas itu tulen atau tidak. Kita ada juga program jualan rahmah. Saya ingat mungkin kita biasa dengar jualan rahmah. Ini kita sediakan diskaun sehingga 30%. Wow. Barang-barang keperluan asas. Boleh rakyat di Sabah boleh ambil peluang sepanjang 3 hari berturut-turut ini kita akan sediakan jualan rahmah diskaun sehingga 30%. Kita ada juga promosi berkaitan dengan aplikasi price catcher untuk bagi memudahkan rakyat menyemak harga-harga barang. Kita ada program food bank, kita ada SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga kita ada berkaitan dengan insentif pendigitalan sektor runcit ataupun kita panggil ready, yang mana ini kita menggalakkan peniaga dan juga pengguna menggunakan e-wallet dalam transaksi. Jadi banyaklah yang kita sediakan selain daripada perkhidmatan ataupun program tumpuan oleh kementerian-kementerian lain. Baik, jadi begitu banyak pengisian dan juga program dijalankan untuk program Madani Rakyat di Sabah ini ya. Dan pastinya kita nak tahu kalau ada program-program sebegini, bagaimana pula fasiliti dan juga kemudahan yang disediakan untuk para pengunjung. Betul. Ya, tentunya kita mengharapkan ramai pengunjung yang dapat meluangkan masa di hujung minggu ini, bermula esok, dan tentunya dari segi kemudahan, fasiliti, jangan risau kepada penduduk ataupun rakyat di Sabah yang ingin mengunjungi ke PMR Zon Sabah Sayangi Sabah ini, semua kemudahan-kemudahan asas itu telah disediakan ya. Kita ada di perkarangan kompleks Sukan Likas itu sendiri, kita ada kemudahan parking yang cukup baik. Selain itu, kita juga ada menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam ya, shuttle service. Jadi pengunjung kita galakkan menggunakan perkhidmatan awam, shuttle service ini terus ke pintu masuk program Madani Rakyat ni untuk mengelakkan kesesakan. Selain itu, kita juga ada kemudahan-kemudahan tempat makan yang cukup menarik di bawah selera Borneo. Kita ada kemudahan surau, tempat rehat, ruang pameran, aset-aset kerajaan dan sebagainya. Jadi dari segi kemudahan tu kita rasa insya-Allah ianya sangat selesa untuk rakyat Sabah datang membawa keluarga dan anak-anak untuk sama-sama memeriahkan PMR Zon Sabah ini. Okey, saya kira pengisian dan banyak program yang diadakan nanti untuk program Madani Rakyat yang akan diadakan di Sabah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih yang penting kepada Encik Muhammad Hanif Ashari, Pengarah Sekretariat Perdagangan Pengedaran dan juga Industri Perkhidmatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dan kita nak juga ajak ramai-ramai nak meriahkan untuk program Madani Rakyat di Sabah ini pada 18 hingga 20 Oktober ini ya Encik Hanafi? Ya, betul. Jadi untuk rakyat Sabah, tak kiralah di mana, di Kota Kinabalu, ya, mungkin sejauh dari Tawau dan sebagainya, kita jemputlah untuk bersama-sama ke program Madani Rakyat Sayangi Sabah bermula esok sehingga Ahad ini. Baik, terima kasih Cik Arif, dan saya doakan semoga PMR Sayangi Sabah ini berjalan dengan lanjut dan apa saja maklumat lanjut boleh layari www.malaysiamadani.gov.my. Dan waktu ini kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada yang istimewa ingin kami sampaikan kepada anda semua.
Baik, menjelang bajet 2025 ataupun belanjawan 2025 ini, ada banyak yang kita nak kongsikan, terutamanya kali ini kita nak bercerita tentang dalam memperkasakan ekonomi gig. Untuk itu kita kenalkan tetamu kita di studio, Salia. Ya, dan hari ini bersama dengan kita di studio untuk berbicara dan berbincang berkenaan tentang memperkasakan ekonomi gig ini, bersama kita iaitu Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin, Pengerusi Sekretariat Kesatuan Sekerja dan Ekonomi gig. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat walafiat. You berdua sihat? Ya, alhamdulillah kita boleh. Masih bernafas dengan lega. Baik, Datuk, kalau kita nak bercerita tentang memperkasakan ekonomi gig ini, salah satu harapannya adalah untuk Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ataupun SEGIM dilaksanakan, dipercepatkan. Apa sebenarnya manfaat kalau SEGIM ini dilaksanakan dan dipermudahkan urusannya? Pertamanya saya ucap terima kasih kerana menjemput dan memberikan sedikit ruang untuk saya mewakili rakan-rakan pada gig ekonomi ini untuk menerangkan kepada rakyat Malaysia melalui bernama. Pertamanya, gig ekonomi ini bukan satu perkara yang baru, sebenarnya yang dah lama. Cuma ianya oleh kerana perkara ini telah menjadi satu fenomena baru. Terutama sekali apabila kita menghadapi COVID dulu dan kita dapati bahawa ramai yang terlibat di ekonomi gig. Kalau nak diinterpretasikan ataupun kita nak terjemahkan, ekonomi gig ni adalah mereka yang bekerja yang tidak ada kontrak, bekerja sebagai freelancers ataupun mempunyai flexibility dari segi masa dan waktu dan tidak terikat dengan akta buruh. Maksudnya dia tidak ada kontrak dengan mana-mana majikan yang mereka kerja. Sama ada mereka melalui talian seperti contohnya seperti e-hailing, P-hailing, Foodpanda, Grab, ataupun mereka ini sebagai freelancers. Contohnya di dalam sekarang ni ramai yang freelancers dalam social media, ataupun mereka ini bekerja secara kontrak sementara. Sementara mengikut pekerjaan-pekerjaan. Contohnya cameraman, stringers, untuk wartawan pun ramai yang mereka tidak terlibat dan mereka tidak ada terlibat dengan akta buruh. Itu yang paling penting sekali. Jadi ini mereka lebih pada freelancer lah, mengikut masa dan waktu. Baik Datuk. Yang menariknya juga kita nak minta komen sikit Datuk berkenaan tentang akta-akta yang sedia ada ini. Adakah ianya cukup melindungi dan memberikan kebaikan kepada pekerja-pekerja gig ekonomi? Sebab itulah kita mencadangkan, ianya telah dibawa oleh Timbalan Perdana Menteri di Perhimpunan Agung UMNO, saya kena sebut itu, untuk ditubuhkan Suruhanjaya Gig ini. Dan kemudian ianya disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX semasa Kongres Ekonomi Bumiputera, kerana pelibatan Bumiputera ramai, satu. Yang keduanya, ianya menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 26%. Dan pelibatan secara keseluruhan ada 3.6 juta orang. Dan yang terlibat dengan e-hailing dan P-hailing ini seramai 1.12 juta orang. Wow. Ini satu angka yang besar kan. Dan kerana itulah kita rasakan bahawa perlu ada satu badan kawal selia yang formal untuk mengawal perkembangan ekonomi gig ini. Kalau kita tengok dari segi dunia sendiri, sebagai contoh Amerika, menjelang tahun 2027, mereka akan mempunyai 50% dari pekerjaan di Amerika itu adalah mereka yang bekerja di dalam ekonomi gig ini. Jadi sebab itulah, kalau kita ada Suruhanjaya, pertama sekali kita ada undang-undang, rang undang-undang ataupun undang-undang yang memberikan ini perlindungan kepada mereka, sama ada perlindungan dari segi pekerjaan dan juga perlindungan dari segi sosial, safety net sebagai contoh. Contohnya soal insurans, kemudiannya kita juga meminta supaya KWSP mengkaji supaya apabila mereka mereka tidak lagi bekerja, mereka ada caruman untuk hari masa tua mereka. Yang ketiganya, kita juga nakkan supaya ada apa yang disebut sebagai perlindungan, insurans sebagai contohnya. Dan kita ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana melalui PEKESO mereka ada skim pekerjaan sementara ini di mana kita boleh bercarum dan kemudian kita mendapat perlindungan. Tapi kita mahu lebih daripada itu. Dan keempatnya, kita nak ada, kalau boleh ada apa yang kita sebut sebagai upscaling dan rescaling. Mereka sebagai contoh yang bekerja di dalam ekonomi gig ini, ada masanya mereka nak pergi kepada pekerjaan yang lain. Tetapi mesti ada satu skim di mana kerajaan telah memperuntukkan duit untuk latihan kepada mereka ni. Melalui TVET sebagai contoh ya. Timbalan Perdana Menteri sekarang ni bercakap soal TVET. Mungkin ada bidang-bidang yang mereka nak cebur
kepada bidang lain apabila sebagai contoh kalau sekiranya mereka bekerja dengan e-hailing atau p-hailing sampai satu waktu dan ketika dia dah tak mampu nak bawa kereta, tak mampu nak bawa motosikal, mereka boleh berpindah kepada kerja yang lain. Ini kena ada. Ini kena ada berterusan sebab makin ramai kita tengok ya orang yang memilih pekerjaan seperti ini. Ini satu fenomena baru yang mesti kerajaan ambil kira. Dan kalau kita ada Suruhanjaya ini, maka kita ada satu institusi ataupun satu badan yang mengawasi ekosistem perkembangan ataupun ekosistem sama ada dari segi perundangan, dari segi pendapatan ataupun dari segi perlindungan sosial. Ini yang kita nak. Baik, Datuk, saya kira Suruhanjaya itu pastinya dapat melindungi hak-hak pekerja ekonomi gig ini. Namun, saya nak tanya juga tentang akta sedia ada ini. Adakah ia melindungi kebajikan, isu upah, bagaimana pula dengan cara menjelaskan status pekerjaan itu sendiri, bagaimana kita nak memastikan pekerja-pekerja gig ini menerima faedah perlindungan yang sewajarnya, terutamanya kalau ia melibatkan soal diskriminasi dan gangguan seksual bagi pemandu e-hailing dan p-hailing ini. Bagaimana? Kita ada Akta 1955 iaitu Akta Pekerja. Mereka tidak termasuk dalam akta ini. Sebab itulah untuk kita menubuhkan Suruhanjaya, kerajaan perlu membentangkan akta baru di Parlimen. Saya dipahamkan bahawa Kementerian Pembangunan Manusia di bawah Yang Berhormat SIM telah pun menggubal satu akta baru yang akan dibawa kepada Parlimen untuk dibaca di Parlimen. Apabila ianya dibaca di Parlimen dan mendapat kelulusan, barulah kita boleh tubuh Suruhanjaya. Jadi Suruhanjaya ini tidak akan dapat ditubuhkan tanpa kelulusan sebab mesti ada akta baru. Kita cuba sedaya upaya ya, ada kerajaan cuba sedaya upaya untuk kita supaya tidak perlu akta dengan akta yang ada, tapi kerana pelibatan terlalu banyak kementerian. Sebab sebagai contohnya kita ambil e-hailing dan p-hailing, ini pelibatan daripada Kementerian Pengangkutan kerana mereka mesti ada lesen kan. Kemudian pelibatan dari Kementerian Sumber Manusia, pelibatan daripada mungkin pembangunan usahawan untuk mereka buat pinjaman mikro kredit dan sebagainya. Jadi terlalu banyak pelibatan daripada kementerian. Maka jika ada 16 tak silap saya, jika ada satu Suruhanjaya, maka satu Suruhanjaya ni dia menjadi semacam one stop center. Supaya apa-apa yang berlaku, apa-apa perkara yang terlibat dengan ekonomi gig ni, maka akan dirujuk kepada ini Suruhanjaya tersebut. Tapi kan Datuk boleh juga doktor. Tersasul. Tapi saya tertanya-tanya juga, kalaulah Akta Pekerja 1955 ini telah pun berjaya ditukar, definisi pekerja ekonomi gig itu telah termaktub dan telah dilindungi mengikut Akta Pekerjaan itu, mengapa perlunya ada Suruhanjaya itu kalau semuanya telah terlindung oleh akta itu? Itu yang saya sebut tadi. Kalau sekiranya akta yang lain, ya, sebagai contohnya macam Halina dan Saliha. Yeah. Saliza pun boleh. Okey. Saliza boleh. Contohnya bekerja tetap di sini. Okey. Kita dah ada kontrak dengan majikan. Ini tak ada. Mereka tidak ada kontrak dengan majikan. Mereka bekerja mengikut flexibility ataupun kesesuaian masa dan waktu ataupun kehendak demand ataupun kehendak permintaan. Mereka tidak ada majikan. They are flexible. Yang keduanya, akta buruh tersebut pertamanya mesti kena ada majikan. Yang keduanya barulah apabila di akta buruh ada majikan, barulah yang lain-lain itu akan diikuti. Soal keselamatan sebab dia ada majikan. Sebab kenapa? Siapa nak carung mereka? Kalau sekiranya pekerjaan yang Akta 1955 sebagai contohnya KWSP ataupun Pekeso. Jadi majikan akan carung separuh, kemudian pekerja akan carung separuh kan. Tapi mereka tak ada majikan. Ini perkara yang mesti kita lihat secara holistik. Dan kalau kita lihat juga kerajaan memang ada tubuhkan Aisaraan. Ia juga membantu mereka yang bekerja sebagai ekonomi gig ini, dan kita juga ada skim keselamatan sosial pekerja sendiri, SKSPS yang saya sebut tadi. Dan Datuk, kalau kita boleh
benda ini semua sudah ada. Tapi apa penambahbaikan yang boleh kita lakukan supaya ia akan terus menjamin pekerja ekonomi gig yang kita tahu semakin banyak menyumbang kepada KDNK negara? Dia begini tau. This is about chicken and egg. Okey, faham. Jadi sekarang ni, jika ada satu Suruhanjaya, maka Suruhanjaya ini adalah merupakan one stop center yang akan pertama sekali mengambil berat tentang ekosistem keseluruhannya. Yang keduanya tentang pendapatan mereka. Nak pastikan bahawa ada kontrol ataupun mereka dalam dari segi menentukan pendapatan ini mesti ada satu badan yang mengawal selia tentang jumlah berapa pendapatan yang diperlukan, shilling price. Shilling price. Yang ketiganya sekarang ni dia bergantung kepada ini market driven. Sebab contohnya mereka nak mereka yang mempunyai digital owner tadi yang melaksanakan contohnya e-hailing atau p-hailing ini, mereka nakkan pendapatan yang lebih, maka mereka akan menurunkan harga. Betul. Jadi akhirnya siapa yang menjadi kesan? Jadi tak ada satu badan yang betul-betul mengawal. Jadi sebab itulah kita harap supaya dengan adanya Suruhanjaya ini, ini ekosistem yang ada ni dapat dikawal. Dan yang keduanya, kita merupakan negara yang pertama dalam dunia ini yang begitu serius sekali memikirkan soal ekonomi gig ini. Sebab pelibatan yang terlalu ramai kan daripada ekonomi gig. Kita tidak dapat menyangkal bahawa ada tempat-tempat contohnya macam penyanyi. Mereka dah tahu dah berapa ini bayaran yang mereka terima kan. Tetapi macam e-hailing dan p-hailing memang tak ada. Jadi sebab itulah kalau sekiranya kita ada Suruhanjaya ni, saya pun tak tahu, mungkin cucu saya besok dia akan buat 2-3 kerja satu masa. Dan kita pun tahu kita nak juga jaminan masa depan, terutama sekali apabila hari tua. Jadi ekosistem inilah yang nak kita bina, perundangan inilah yang nak kita buat supaya apa? Supaya yang dapat menampung ini kebajikan atau safety net. Betul. Pastinya pelan-pelan yang dijalankan bukan saja untuk jangka pendek, tapi kita perlu melihat untuk satu jangka yang panjang. Kita wujudkan Suruhanjaya, kita ada juga diwujudkan juga banyak lagi inisiatif program-program dijalankan. Jadi apa lagi yang Datuk rasakan belum dilaksanakan dalam nak melindungi untuk pekerja ekonomi gig ini? Dia belum buat lagi ni. Kita baru cadang je. Jadi sebab itulah kita nak bawa akta ke Parlimen dan kemudian bila Parlimen luluskan akta ni, barulah Suruhanjaya ditubuhkan. Menjawab soalan tadi, saya juga kerana kita ni dekat nak bajet jadi saya ingat mungkinlah besok Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mentang. Tapi hari ni dia sempat lagi kalau nak potong-potong tu kan. Dia Perdana Menteri. Masih ada. Satunya kita nakkan supaya Suruhanjaya ini ditubuhkan. Yang keduanya kita nakkan supaya kerajaan menambahkan lagi bajet ataupun peruntukan kepada keselamatan sosial ini. Contohnya macam memang kita faham bahawa kita ada skim persaraan ataupun skim pekerja persendirian ni oleh PKSO, tapi tak ramai yang terlibat. Jadi kita nak supaya kerajaan menambahkan lagi skim tersebut, dan dalam masa yang sama juga mereka mesti memperhebatkan lagi dari segi kempen untuk menarik mereka ni supaya mereka ni akan mencarum di dalam skim pekerjaan ini sendiri ini. Apabila berlaku apa-apa kemalangan, maka PKSO boleh memberikan perlindungan kepada mereka. Yang keduanya, kita minta supaya kerajaan mengkaji KWSP sekarang ni mereka tak ada caruman untuk persaraan macam Halina dan Saliha ada kan. Kita ada KWSP, kita ada PKSO, mereka tak ada. Sebab mereka tak ada majikan mana. Jadi mesti difikirkan bagaimanakah caranya untuk kerajaan melaksanakan, kerana kita KWSP ni kita ada satu untuk supaya mereka ni ada jaminan masa depan. Apabila mereka sampai pada umur 60, 61, 62, mereka dianggap sebagai tidak produktif lagi untuk umur persaraan. Yang ketiganya, kita nak memperbanyakkan lagi bajet untuk upscaling dengan rescaling ini. Untuk supaya sebagai contoh, my big concern is on the e-hailing dan p-hailing inilah. Supaya mereka ada pilihan untuk memilih kerja yang lain,
selepas mereka rasakan bahawa mereka tidak lagi mampu untuk melaksanakan e-hailing dan p-hailing ni dengan latihan-latihan yang melibatkan TVET. Maknanya TVET ni dia tak ada exam. Kan dia akan ada latihan dan kemudian akhirnya mereka akan dapat sijil dan mereka dapat memulakan kerjaya yang baru di tempat yang lain. Dan yang keempatnya, kita nak juga ada, kerana sekarang ni kita bercakap soal ini tenaga diperbaharui renewable energy. Kita nakkan net zero untuk negara pada tahun 2030 ke 2050 kita zero carbon kan. Jadi mesti ada satu skim pinjaman untuk motosikal mereka ni. Sekarang ni mereka pakai diesel, mereka pakai petrol, tak ada motosikal diesel. Petrol. Jadi ada pinjaman-pinjaman yang tertentu. Mungkin collaboration dengan ini pengusaha-pengusaha tadi. Apa namanya, ini service provider tadi, yang ada digital provider tadi, mungkin ada kaedah dan caranya supaya kita mempergalakkan lagi mereka memakai sama ada ini motosikal EV ataupun kereta EV. Okay. Right. Kan? Tapi kan Datuk, sekarang ni memang kerajaan ada skim mobilepreneur pinjaman tanpa faedah kepada pekerja sektor gig. Adakah ini belum cukup dari segi bajet ataupun dari segi kesedaran kepada dia pekerja? dua sekali. Okey, faham. Dua sekali. Maknanya kita bertambahkan lagi bajet. Okey. Mentambahkan lagi bajet dan juga kesedaran. Dan there must be some push factor. Dia ada dua. Satu pull factor dan push factor kan. Dua-dua ni mesti berjalan bersama. Jadi kalau kita ada ini Suruhanjaya, maka Suruhanjaya tentukan you nak pergi ekonomi gig, you mesti EV. Pakai electrical vehicle. Kan? Sebab pertamanya kita tak pergi jauh-jauh. Kita dalam sekitar Kuala Lumpur saja. Kan? Jadi kita pakai ini kenderaan-kenderaan yang menggunakan elektrik sebagai contoh. Ini juga secara tidak langsungnya akan mencapai apa yang dikehendaki oleh kerajaan kita, iaitu 2050 kita net zero dari segi carbon credit. Dan saya kira juga kalau Suruhanjaya ini dipercepatkan penubuhannya, ia dapat membantu dari segi insurans. Kerana satu, saya perasan bahawa insurans telah meningkat untuk pekerja ekonomi gig ini. Itu satu. Satu lagi, mungkin coverage perlindungan itu tidak menyeluruh kepada pekerja-pekerja ekonomi gig ini. Mungkin orang kata risk dia terlalu tinggi dan sebagainya. Mungkin bila adanya Suruhanjaya ini, ia boleh mempercepatkan perkara-perkara ini. Namun saya nak tahu juga sejauh mana progres Suruhanjaya ini, kalaulah nanti bila dah dibawa ke akta ini, pekerja ini telah dimasukkan kepada Parlimen, sejauh mana adakah kita mampu menubuhkan Suruhanjaya ini sebelum hujung tahun ini? Adakah itu satu benda kalau kita lulus, Parlimen habis bersidang dalam bulan 11 hari bulan 12. Jadi apabila kita lulus, katalah akta ini diluluskan, sebenarnya kita pada 28 bulan ni kita akan ada satu convention. Convention ekonomi gig yang akan diadakan di Putrajaya. Dan akan dirasmi tutup oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan antara lainnya adalah untuk kita mengumpulkan cendekiawan, ini kerajaan, ini pentadbir kerajaan, kemudian NGOs, dan kemudian untuk kita berbincang bagaimanakah bentuk Suruhanjaya. Sebab kita banyak Suruhanjaya. Suruhanjaya penjaga rasuah, Suruhanjaya air, tenaga, Suruhanjaya air. Kita banyak Suruhanjaya. Jadi cumanya mungkin bidang kerja tersebut cuma kita atomizekan supaya ianya menepati dengan akta dan juga kehendak waktu dan masa. Ini penting, kehendak waktu dan masa dan juga kehendak pekerjaan itu sendiri. Contoh ini kita bercakap tentang ekonomi gig. Jadi sebab itulah pada saya ianya sangat perlu supaya apa? Supaya di masa akan datang apabila kita tengok Amerika, sekarang ni dia hanya ada 36% ekonomi gig. Menjelang tahun 2027 dia akan ada 50%. Mungkin kita boleh belajar juga dengan Amerika bagaimanakah caranya mereka. Sebab di Amerika ada ini skim saraan dan sebagainya. Macam mana mereka menangani ekonomi gignya. Cumanya di Amerika ni dia banyak tentang sains data,
kemudian pengisian komputer, dan IT, keselamatan call center dan sebagainya. Ini semuanya dia bekerja, tapi dia mempunyai pendapatan RM31 sejam USD lah. Jadi dia lumayan kan. Jadi sebab tu Malaysia kena melihat kepada perkara ini. Tapi cumanya saya nak bagi tahu, yang menjadi masalah besarnya e-hailing dengan p-hailing lah. Yang lain ni mungkin dah establish. Sebagai contohnya ini tour guide ataupun pemandu pelancong. Kita memang dah ada struktur dia, bagaimana latihan dan sebagainya, dengan bayaran yang dikenakan dan sebagainya. Jadi tapi ianya masih lagi tidak menentukan. Mereka tak ada caruman, mereka tidak ada perlindungan sosial dan sebagainya. Itu juga harus kita tengok. Jadi jika sekiranya Suruhanjaya ini dapat ditubuhkan, maka ini sektor ekonomi gig ini dapat kita cover, dapat kita lindungi sepenuhnya lah. Dan Datuk, kalau kita lihat Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau juga merupakan Presiden Majlis TVET Negara dan juga menjadi peneraju kepada halal Malaysia ini. Okey, dan kalau dalam kita memperkasakan sektor gig ini dan kita nak jadikan Malaysia sebagai negara peneraju halal, apa lagi yang boleh kita lakukan sekali, orang kata sekali harung lah, 2 in 1, sektor gig dan juga halal? Dia dalam halal ni dia banyak, sebagai contohnya delivery ataupun menjadi mereka yang nak sembelih, yang menyembelih halal tu. Dia bukannya pekerjaan, mungkin bukan pekerja tetap. Ini di antara pekerjaan-pekerjaan yang boleh diceburi oleh dikategorikan sebagai ekonomi gig ini. Dan yang paling penting sekali adalah saya tarik, iaitu dengan Halina bagi tahu tentang TVET ini. Maknanya mesti ada latihan-latihan yang kita tak perlu pergi sekolah lagi. Maknanya dia tidak memerlukan SPM, tak memerlukan SPRM, SPRM kena lah tu. Orang banyak rasa sekarang. UPSR, PMR, yang mana kita dah tak ada dah kan sekarang kan. Tapi tak perlu kelulusan, kerana latihan-latihan ini adalah berterusan, sehinggalah kita mendapat satu peringkat di mana kita dianugerahkan sijil dan kita ni layak untuk menjadi pekerja. Itu antara perkara yang nak kita buat, sebab dunia berubah ni. Dunia begitu berubah sekali. Tapi kan Datuk, bercakap tentang itu, kalau kerajaan menyediakan kemahiran, menyediakan latihan ini secara percuma, kemudian kita tambah lagi bagi allowance dan sebagainya, adakah ini menjadi pull factor untuk mereka yang bekerja di ekonomi gig untuk menyertai, ataupun sebenarnya mereka pun macam mungkin perlu lagi banyak insentif yang disediakan? Dia sebenarnya dia begini. Dalam dunia ni, mereka yang mempunyai maklumat adalah mereka yang menguasai. Jadi mungkin maklumat tak sampai lagi. Faham. Pada saya, kita mesti berterusan menerangkan. Sebab tu saya ucap terima kasih pada Bernama. Kerana Bernama ini kali kedua dia panggil saya tentang bercakap tentang ekonomi gig ini. Dan I think this is part of our responsibility to explain, to tell the people, to explain to the people that the importance of the government initiative and also how it related to gig economy. Ini sangat penting. Betul-betul. Ekonomi, mungkin tak sampai lagi kan? Tak sampai lagi. Mungkin perlu dan sebab itulah sekarang ni, apabila kita ada akta ini, maka orang akan lihat bahawa ini adalah satu kesungguhan daripada kerajaan. Ini janji kerajaan ni. Sebab Perdana Menteri dah sebut, Timbalan Menteri dah sebut. Jadi kita tak nak janji kerajaan, dan saya yakin bahawa kerajaan insya-Allah akan laksanakan. Sebutkan tentang ekonomi gig ni juga, dan belanjawan tak lama lagi tu, dalam masa berapa jam ini lagi. Mungkin apa harapan Datuk berkaitan tentang pembentangan melibatkan ekonomi gig? Tadi saya dah sebut dah tadi. Pertama sekali kita nak supaya kerajaan tambah lagi. Terutama sekali tentang latihan, kemudian pekerjaan sendiri, skim pekerjaan sendiri. Kemudian KWSP mesti membincangkan tentang bagaimanakah skim persaraan. Sebab kita kena tengok ni, apabila mereka sampai umur 60 tahun, kalau mereka tak ada langsung caruman, siapa yang akan menanggung bebanan? Kerajaan akan tanggung bebanan. Betul. Jadi kerajaan kena melihat seperti yang Salihah bagi tahu,
jangka masa panjang juga. Minta maaf lah saya. Banyak nama Datuk kena ingat hari ni ya. Itulah. Ini kita mesti memikirkan tentang jangka masa panjang. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Banyak juga sekarang ni ini syarikat-syarikat yang di outsource kan. Apa maknanya outsource? Maknanya tidak menggunakan pekerja mereka. Betul. Mereka outsource kepada orang lain based on success basis. Jadi ini semua benda ni kita kena lihat. Mungkin 2-3 perkara ni, 2-3 syarikat buat tak apa, tapi kalau sebahagian besar daripada syarikat, apa akan jadi kepada safety net kepada rakyat Malaysia apabila mereka nanti dah berhenti. Betul. Saya kira ini juga untuk menjamin syarikat tidak mengambil untung berlebihan tanpa menyediakan safety net kepada pekerja-pekerja. Mesti kena ada check and balance. Check and balance dan is a responsibility of all. Betul. Bukannya semua terpaksa kerajaan je yang buat. Betul. Baik, terima kasih Datuk Seri Muhammad Shakar Samsudin, Pengerusi Sekretariat Kesatuan Sekerja dan Ekonomi Gig, atas perkongsian yang begitu teliti, begitu padat tentang bagaimana kita nak menjaga dan memperkasakan ekonomi gig di Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Dan itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Saya Halina Pahlavi. Saya Nur Saleh Azmi. Walaupun kita dah tutup di Apa Khabar Malaysia, terus tonton kami di Bernama TV. Assalamualaikum. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.